الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ونجح العاملون المخلصون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi dan menunaikan akan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala sekuasa-kuasa kita, dan sama sekali kita tinggal dan juga kita jauhi akan tegahan dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga dengan arti kata takwa yang sebenar-benar ini kita dapat kerjakan, maka kita akan diberi balasan syurga, dan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, uiddat lil muttaqin, Allah sediakan syurga ini untuk mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada manusia yang kasih dan cinta kepada manusia yang lain lebih daripada cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahawa baginda cinta dan kasih kepada umatnya semasa beliau masih hidup, sehinggalah beliau wafat dan sehinggalah kepada hari kiamat. Semasa beliau atau baginda masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih kepada umatnya, di mana malaikat pernah beri tawaran apabila dakwahnya tidak diterima dan ditambah pula dengan seksaan dan demi seksaan, maka malaikat beri tawaran kepada baginda untuk menurunkan hujan batu atau menghempaskan akan bukit ke atas kaumnya, ke atas umatnya yang melawan dan juga enggan menerima dakwahnya. Tapi dengan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak rela kepada malaikat untuk melakukan perkara-perkara yang tersebut, kerana baginda masih harap dan masih kasih kepada umatnya semoga akan lahirnya keturunan-keturunan dari mereka-mereka yang menentang mereka ini akan pendakwah-pendakwah dan juga orang-orang ataupun umat-umat Islam seterusnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sahabat minta untuk bunuh Abdullah bin Ubay selaku ketua munafikin, tapi Nabi masih kasih dan sayang, tidak membenarkan akan sahabatnya membunuh akan umatnya, kerana baginda takut akan dikatakan kepada baginda selaku pembunuh kepada umatnya sendiri. Inilah sikap di antara sikap yang banyak-banyak sikap yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda benar-benar kasih dan sayang kepada umatnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia wafat, dia tinggal wasiat demi wasiat, pesanan demi pesanan untuk umatnya selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan di antara wasiat yang paling menyayapkan, yang paling kecil hati-hati para sahabat, iaitulah satu wasiat
yang mana diceritakan daripada Abi Najih, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'un fa'awsini qala usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam' wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Abi Najih yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, memberi nasihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami akan satu nasihat yang menggetarkan akan hati kami dan juga mengalir air mata kami, yang mana dirasakan seolah-olah nasihat yang penghabisnya, maksud nasihat yang selepas ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tinggal mereka. Rasulullah berwasiat, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, was-sam' dan dengar, wat-ta'ah dan juga taat, sekalipun diperintah ke atas kamu oleh seorang hamba. Maka sesungguhnya mereka yang akan hidup daripada kamu selepas daripada ini, maka mereka akan bertemu, akan berjumpa dengan perselisihan yang banyak. Ketika itu hendaklah melazimi tetap di atas sunnahku dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah, gigitlah sekejap-kejapnya dengan gigi gerahil kamu, dan jauhilah kamu dengan perkara-perkara yang direka, yang reka di dalam beragama, maka sesungguhnya tiap-tiap rekaan itu adalah sesat. Ternyata kepada kita satu nasihat yang sangat luas yang dapat kita ambil manfaat untuk menyelamatkan kita hidup di dunia ini, yang diantaranya iaitulah usikum bitaqwallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita supaya kita takwa kepada Allah, dengan arti kata kita mengerjakan segala perintah Allah dan juga kita tinggalkan akan segala larangan Allah. Takwa adalah satu kelimah yang sangat luas, yang mesti menjadi pakaian kepada kita semua. Yang tidak boleh kita terlucuk daripada takwa. Apabila kita terlucuk daripada takwa, artinya kita terlucuk daripada Islam. Maka dalam agama kita al-Islam melarang kita daripada mati dalam keadaan yang bukan Islam. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu benar-benar memegang dan juga memeluk dengan agama al-Islam yang sempurna. Takwa iaitulah kita jaga diri kita di setiap detik dan juga setiap saat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya kita sentiasa berada di dalam takwa kepada Allah. An Abi Dzarr wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il hasan wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu Tirmizi. Daripada Abi Dzarr dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, di mana sahaja kamu berada. Berarti kita tidak boleh terlepas daripada takwa. Sebab itulah sunnah demi sunnah yang mana Rasulullah tinggalkan kepada kita supaya kita sentiasa berada di dalam takwa. Di dalam rumah kita, semasa kita keseorangan, semasa kita berniaga di kedai, semasa kita sedang memandu, semasa kita di pejabat dan di mana sahaja,
maka kita mestilah bersama-sama kita dengan takwa. Kalaulah tidak ada takwa, maka ketika itu akan masuklah perkara-perkara yang bukan daripada Islam. Dan kalau kita terpejam mata celah tu, maka artinya kita mati di dalam bukan keadaan Islam yang sempurna. Dan takwa ini adalah satu perkara yang sentiasa kita kena beringat dan kita berhati-hati. Karena hidup kita 24 jam ni, hidup di dalam keadaan dugaan dan juga ujian Allah Subhanahu wa taala untuk nak tengok iman kita dan juga untuk nak tengok akan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setara mana dan juga setakat mana. Sebab itulah Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Dia tanya, apakah arti takwa? Lalu tu Ubay kata, ya Amirul Mukminin, kamu pernah jalan ke tak di atas jalan yang ada duri-duri? Ada benda-benda yang menyakiti di atas jalan? Umar menjawab, ya, pernah. Maka ketika tu kamu buat macam mana? Kamu buat belah mana ketika kamu jalan di atas jalan yang ada duri? Lalu tu Umar kata, aku sising kain-kain aku, baju-baju aku, dan aku berhati-hati meletak kakiku. Sebelum daripada aku nak lepas satu langkah demi satu langkah, aku beringat kerana aku takut kena duri itu. Maka Ubay bin Ka'ab kata, itulah takwa. Maknanya kita kena duk beringat di atas dunia ni. Dalam nego kita, banyak benda-benda yang boleh menjatuhkan kita dan juga boleh melucutkan kita daripada takwa kepada Allah. Begitu juga di dalam kerja kita sebagai cawanati, kita sebagai bawa kereta dan sebagainya, dan motong dan sebagainya, semua tu adalah perlu kepada takwa. Telucuk takwa ke mana, maka ketika itulah akan masuk kita deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa penting kerana untuk nak menyelesaikan masalah-masalah yang mana di hari ini banyak masalah. Kalau kita tak selesai dengan secara takwa kepada Allah, maka dia takkan selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan keluar di dalam problem-problem dan juga masalah-masalah yang kita lalui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki, akan buka rezeki kepada kita. Dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Dan sekiranya penduduk-penduduk kampung beriman dan juga bertakwa, maka Allah akan bukakan rezeki-rezeki dan juga keberkatan-keberkatan daripada langit. Hari ini kita tengok keberkatan sudah pun habis. Rezeki kita jadi masalah dengan setaki dan sebagainya adalah disebabkan oleh kurangnya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu problem, satu masalah sangat-sangat susah untuk kita nak cari jalan keluar. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan benda-benda yang susah, benda yang payah itu akan menjadi mudah. Inilah kepentingan takwa yang mana membawa keberkatan dan juga kebaikan yang banyak. Kalau sekiranya kita dapat laksanakan akan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan juga kepada kita supaya kita ada taat mentaati kepada ketua kita. Walaupun ketua kita terdiri daripada orang yang peringkat rendah, peringkat hamba. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak nilai seorang hamba dia saat itu kepada pangkat, kepada harta, kepada kecantikan, kepada gedebel dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nilai hamba dia melalui takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu ialah mereka yang bertakwa di antara kamu. Inilah saudara kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, kerana di saat-saat yang akhir ini kita akan temu dengan banyak perselisihan hidup di setiap segi. Kalau nego sama nego berselisih, kalau orang ngajar tok guru sama tok guru selisih, kalau orang motong sama motong selisih, maka ketika tu kita kena kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan juga kepada kita supaya kita tidak mengerjakan, kita tidak ambil perkara rekod di dalam agama untuk kita nak beramal, terutama di dalam ibadat. Rasulullah sangat ambil berat kerana pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak. Umat-umat yang dulu rusaknya, terpesongnya daripada agama Islam yang asal adalah disebab rekod yang dibawa masuk. Zaman Nabi Musa Samiri, mereka akan agama menyebabkan mereka terpesong daripada ajaran Nabi Musa. Dan juga zaman sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah telah beritahu kepada kita bahawa Ibrahim alaihi salam adalah seorang rasul yang menetai akan perkara yang perkara yang dibawa masuk di dalam agama, ataupun menetai berhala. Siapa dia saat itu bawa anak dia Ismail mari ke Mekah di bumi yang bersih. Dibina Kaabah di situ dengan tidak ada seekor berhala pun. Tapi apa yang berlaku? Sejarah mencatatkan di keliling Kaabah ada 365 ekor lebih. Pengkaji kata inilah rekod yang dibawa masuk di dalam agama. Iaitulah seorang ketua kabilah Bani Khuza'ah, bernama dia Umar bin Luhai. Umar bin Luhai ini, dia nego pergi rata-rata, dan dia juga dianggap sebagai orang alim di dalam kabilah ni. Dia pergi rata-rata dan dia pergi sampai kepada Syam. Bila dia pergi sampai kepada Syam, maka dia tengok di sana ada orang-orang sembah berhala. Lalu itulah dia terfikir. Dia fikir nak bawa masuk benda-benda ni di dalam agama. Lalu itulah dia beli akan satu berhala yang kecil, ambil bawa kelik mari, letak di dalam Kaabah. Dan dia guna fikiran di dalam dia nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kita pergi beli berhala ni di negeri Syam. Syam ni negeri rasul-rasul yang dulu. Takkanlah mereka ini salah. Buh kelimah takkan di situ. Maka bawa keliklah berhala. Nah, siapa kabilah yang lain pun ambil juga satu berhala, siapa orang lain ambil satu berhala, penuh dengan berhala yang pada mulanya tak ada. Hasil daripada rekod dan juga fikiran kata molek di dalam beragama. Inilah bahayanya bila ada, sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam we amare selalu, we pesene selalu sebelum daripada pejam mata, jaga molek, jangan bawa masuk benda-benda seperti ini. Kerana benda seperti ini akan menyesatkan kita daripada agama. Kaum muslimin, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat Nabi sangatlah ambil berat tentang benda-benda rekod di dalam beragama ni. Sehingga satu kali Amr bin Yahya, dia cerita daripada ayah dia. Dia pernah satu kali dia mari kepada masjid Nabi. Lalu tu dia tengok satu kumpulan yang mana dok beripung, dok buat halakah ngatik. Dan ada satu ketua yang mana juru duduk suruh, duduk tarik. Halakah, banyak halakah. Lalu itulah ketua saat ni kata, halilu. Kata la ilaha illallah. Orang lain pun pakai kata la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Berhenti pula. Sabbihu, tasbih. Hak ni pula kata pula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Berhenti. Kata kat lain pula. Kabiru, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu tu dia tengok, maka dia cepat-cepat jalan lagi nak cari Abu Bakar. Siapa di dapat rumah? Siapa di dapat rumah Abu Musa Al-Asy'ari? Dia berhenti di situ dah dengan Abu Musa. Lalu tu dia tanya Abu Musa Asy'ari, Abu Bakar tu baik dak lagi semaya? Semaya tu ialah semaya Zuhur. Abu Bakar tu baik dak lagi semaya? Abu Musa kata tak ada lagi. Kalau itu kita duduk tunggu sini. Kecek dapat rumah Abu Musa Al-Asy'ari ni. Tunggu-tunggu, duduk sutak, Abu Bakar mari sungguh. Nak pergi semaya. Nak pergi semaya, maka terus dia pergi tahu kepada Abu Bakar. Abu Bakar tak ada apa? Dia kata saat ni, aku mari sebelah balik masjid, jalan mari saat ni, tengok orang dia buat halakah, dia buat kelum. Dan di antara kelum-kelum semua saat ni tu, pakai dia turut seorang tua duduk hajar tarik.
Kelum satu kelum ada seorang tua, dok tarik kata la ilaha illallah. Nah, lepas tu mun kata kena atik, Abu Bakar tanya. Aku tak ada kata apa, aku nampak molek ya kata. Ini nak royak kata benar hak nampak molek, tapi tak serupa dengan hak asal. Bila dia kata gitu, maka dia kata kita pergi siapa kalau mung saat ni tu boleh hidup lagi jalan ke siapa masjid, maka mung akan nampaklah benda-benda ni. Lalu tu Abu Bakar dan sahabat-sahabat lagi berjalan terus pergi kepada masjid. Bawa sampai masjid, jumpa sungguh hak serupa mana diceritakan oleh sahabat dia saat ni. Lalu itulah dia mengeluh. Dia kata gapo ni mudah buat ni. Lalu dia kata kita ni hidup beripung.